Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Kasim bin Haji Ibrahim, Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Latihan Institut Ahmad Baki. Yang berusaha Dr. Suhaimi bin Ismail, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat, Ketua Pusat, Pengarah Cawangan, Ketua Jabatan, para pensyarah dan warga IAB yang dihormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Ilahi kerana petang ini kita dapat bersama-sama menyertai Hari Profesional Bilangan 1 2021 secara maya. Pihak IAB ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada penceramah kita pada petang ini atas kesudian menerima jemputan dari IAB. Kita juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Kasim atas kesudian bersama-sama dalam majlis pada petang ini. Baik, kita mulakan majlis pada petang ini dengan bacaan umul kita, Al-Fatihah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Kasim Haji Ibrahim, Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Latihan Institut Ahmad Baki untuk menyampaikan ucapan halu-haluan. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa kabar semua? Semoga sehat. Yang berusaha Dr. Rizwan Jantan selaku moderator kita. Yang berusaha Dr. Suhaimi bin Ismail, penceramah jemputan pada petang ini. Yang bahagia doktor-doktor, tuan-tuan dan puan, Dr. Rahayu selaku Ketua Jabatan Pembangunan Staf, tuan-tuan dan puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam majlis Hari Profesional Institusi Ahmad Baki kali pertama tahun 2021. Terima kasih kepada semua warga IAB, pegawai KPM, DPN dan BPD, pada pengetua dan guru besar serta guru-guru, tuan-tuan dan puan yang mengikuti program ini secara dalam talian, sama ada melalui Google Meet ataupun melalui YouTube. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Suhaimi bin Ismail, para pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah Batu Pahat, Johor atas kesudian Yang Berusaha untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ini. Kesudian Yang Berbahagia doktor berkongsi ilmu dan pengalaman amat dihargai oleh seluruh warga IAB. Dan saya yakin pada hadirin yang mengikuti program ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati, pada akhir tahun 2019, kita telah dikejutkan dengan pandemik COVID-19 atau 19. Pandemik ini telah memberi kesan kepada kehidupan manusia di seluruh dunia. Ikutan daripada wabak yang berlaku ini, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan perintah Kawalan Pergerakan PKP bertujuan untuk memutuskan rantaian wabak dengan mengawal penularan virus. PKP dan PKPB diumumkan dari masa ke semasa berdasarkan situasi keberjangkitan virus tersebut. Lanjutan daripada arahan tersebut, SOP baharu telah diperkenalkan oleh kerajaan seperti SOP pembelajaran dan pengajaran, aktiviti sosial, keagamaan, dan juga lain-lain yang terlibat. SOP baharu ini telah memberi impak yang besar kepada ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan kita. Malah telah mengubah cara dan gaya hidup manusia, termasuk cara kebanyakan individu bekerja, bersosial, belajar, keluar membeli belah, melakukan aktiviti kehidupan yang lain. Fenomena baharu ini memerlukan semua pihak membuat penyesuaian dan pengorbanan serta mempunyai ketahanan mental dan fizikal.
Tuan-tuan dan puan sidang hadirin yang dihormati, tidak dapat dinafikan pandemik ini telah memberi kesan kepada sistem pendidikan. Sektor pendidikan yang selama ini bergantung kepada aktiviti pengajaran pembelajaran cara bersemuka terpaksa mengubah kaedah penyampaiannya secara dalam talian ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Pembelajaran cara maya yang sebelum ini kurang mendapat perhatian dan sambutan turut menjadi pilihan utama pendidik, ibu bapa dan anak-anak agar tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Tuan-tuan dan puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, pada petang ini yang berbahagia ini kita akan bersama-sama dengan penceramah jemputan yang berusaha Dr. Suhaimi bin Ismail dengan topik yang akan dikupas. Beliau iaitu kepimpinan berdaya tahan dalam dunia buka, resilient leadership in buka world. Topik ini amat bersesuaian untuk dikongsi pada petang ini dalam situasi dunia yang sedang menghadapi keadaan tidak tentuan. Dalam landscape yang tidak dapat diramalkan sekarang ini, para pemimpin menghadapi cabaran, keputusan sukar dan perubahan keadaan untuk berjaya melalui masa-masa ketidakpastian dan memimpin pasukan ke arah kejayaan. Pemimpin perlu fleksibel, aktif, dan yang paling penting ialah berdaya tahan atau resilient, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bob Duggan dan Bridget dalam bukunya bertajuk Resilient Leadership. Kepimpinan yang berdaya tahan adalah cara baru untuk melihat, berfikir dan memimpin yang boleh membantu pemimpin mengemudi dinamika tersembunyi sebuah organisasi yang lebih berkesan. Tuan-tuan dan puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebagai contoh pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ternyata bukan sesuatu yang mudah. Menguruskan pemeriksaan awam dengan waktu SOP yang telah ditetapkan merupakan satu kebenaran baru yang kita perlu hadapi. Pengurusan jadual anja, pengurusan susul atur kerusi, meja murid ambil darjah dan berbanyak lagi SOP yang perlu dipatuhi. Justru pemimpin perlu memiliki daya tahan yang tinggi, iaitu sebagai resilient leadership untuk berjaya menempuh cabaran dan membimbing dan mengetahui subordinate dengan keberanian dan keyakinan. Tuan-tuan dan puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, perkongsian ilmu dan pengalaman daripada peran lainnya sektor pendidikan pada petang ini merupakan satu mekanisme untuk kita mengenal pasti ruang bantuan dan penambahbaikan yang boleh kita beri dan sumbangkan bagi meringankan beban mereka dan seterusnya merealisasikan kecemerlangan pendidikan. Sebagai pusat ilmu, kita perlu bersedia menghadapi cabaran dan dugaan perubahan-perubahan yang berlaku khasnya dalam dunia pendidikan. Perubahan yang berlaku menuntut kita untuk menjadi lebih fleksibel, berani dan boleh menyesuaikan diri dalam mendepani ketidaktentuan dan meneroka peluang-peluang yang ada. Saya yakin aktiviti dan perubahan yang dikategorikan sebagai norma baharu ini mungkin menjadi perkara baharu kepada masyarakat masa kini, namun bakal menjadi amalan biasa pada masa hadapan. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berbahagia Dr. Suhaimi bin Ismail dan semua yang hadir pada petang ini. Saya juga mengucapkan sabar kepada Jawatankuasa Pelaksana Jabatan Pembangunan Staf diketuai oleh Dr. Rahayu, Pusat Pengurusan Dasar dan Inovasi AIB yang telah bekerja keras bagi menjayakan majlis pada petang ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekali lagi, selamat maju jaya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Kasim atas ucapan halu-haluan itu tadi. Baiklah tuan-tuan, sebelum kita memulakan sesi pada petang ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu biodata ringkas yang berusaha Dr. Suhaimi bin Ismail. Baik, tadi saya dimaklumkan oleh Dr. Suhaimi, beliau dilahirkan di Mersing pada tahun 1964 dan beliau pernah bersekolah rendah di Melaka dan pernah bersekolah rendah di Pasir Mas, iaitu di SK Sultan Ibrahim II. Kemudian melanjutkan pelajaran menengah di Sekolah Menengah Alam Shah pada tahun 77 hingga tahun 81
Dan alhamdulillah kemudian meneruskan pelajaran beliau mengambil A-level di Box Hill High School Melbourne. Seterusnya pendidikan ijazah, peringkat ijazah beliau di Deakin University, Bachelor Science dalam bidang Computer Science dan Information Systems pada tahun 1987. Di samping itu, selepas itu beliau membuat ijazah sarjana pengurusan teknologi, pengurusan sumber manusia di UTM, dan pernah mengikuti kurs NPQH pada tahun 2002. Baik, dan mempunyai sijil eksekutif amalan kerja kelompok dari UM, dan bidang yang diambil semasa membuat Doktor Falsafah ialah bidang sains komputer dari UTM pada tahun 2015. Okey, Dr. Saimi juga pernah berkhidmat di SMK pada Tenggaruh Mersing sehingga tahun 93, dari tahun 90, kemudian berkhidmat di PPD Mersing. Okey, ke 7 tahun sebagai pegawai maklumat, dan kemudiannya cuti belajar dan kembali ke sekolah sebagai GPK pentadbiran di SMK Anjung Batu Mersing. Dan kemudian beliau bercuti untuk membuat PhD dan menyambung pula kejayaan semula sebagai pengetua di SMK pada Tenggaruh. Okey, Dr. Saimi kemudian menjadi pegawai pendidikan daerah Mersing semenjak tahun 2019, dan saya tadi dimaklumkan bahawa beliau berpindah ke PPD Batu Pahat. Baru sebulan lebih kurang. Nanti Dr. Saimi akan boleh cerita lagi lah. Okey. Baik, banyak anugerah yang telah diterima. Yang paling menarik saya rasa di sini, beliau adalah seorang penulis, 5 anugerah penulis. Anugerah khas penulisan dari PPD Mersing dan anugerah penulisan JPN Johor. Okey. Di samping itu yang paling tertarik bila saya lihat pada biodata Dr. Saimi ialah beliau pernah menerima APC sebanyak 4 kali, tuan-tuan. Wow. Okey. Baik, banyak lagi lah anugerah panjang lebar, tuan-tuan, kalau saya bacakan kan tak sempat lah kita dengar Dr. Saimi sampai pukul 5. Baik, jadi sebelum kita mulakan Dr. Saimi, kita ada sedikit pengumuman untuk yang sedang menonton YouTube dan juga dalam Google Meet. Okey, pautan untuk kehadiran ada kita sediakan pada ruang description pada channel YouTube. Tuan-tuan boleh klik di sana dan rekodkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tuan-tuan, untuk itu petang ini kita akan mendengar ceramah daripada PPD Batu Pahat. Walaupun dalam ni mereka menceritakan tentang PPD Mersing. Baik, tuan-tuan, tajuknya ialah Resilient Leadership in VUCA World. Okey, perkongsian pengalaman PPD Mersing. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan Yang Berusaha Dr. Suhaimi. Silakan, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator Dr. Rizwan Jantan. Yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Kasim bin Muhammad Ibrahim, Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Latihan IAB, Ketua-Ketua Pusat, Pengarah-Pengarah Cawangan, Ketua-Ketua Jabatan, para pensyarah dan warga IAB yang dihormati. Dan saya pun dipahamkan hari ini kita bersiaran bersama-sama dengan pegawai-pegawai daripada KPM, daripada JPN, daripada PPD dan rakan-rakan daripada sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak IAB melalui Dr. Puan Halijah menjemput saya untuk sama-sama berkongsi pengalaman. Sebenarnya bila disebut sebagai PPD Batu Pahat, saya rasa terharu kerana yang saya nak kongsikan ini ialah pengalaman selama lebih kurang setahun menghadapi pandemik COVID-19 di PPD Mersing. Yang saya nak ceritakan ini ialah kerja-kerja buat bersama-sama dengan pegawai-pegawai saya, bersama dengan guru-guru besar saya dan staf di daerah Mersing, bagaimana kami sebagai sebuah daerah yang kecil dapat menghadapi cabaran COVID-19 ini dengan berkesannya, insyaAllah. Saya sebenarnya sangat terhutang budi kepada IAB kerana banyak memberi saya ilmu dari segi kepimpinan dan pengurusan pendidikan, pertamanya melalui program MPQH, kemudiannya apabila dilantik sebagai pengetua melalui program Prime, kemudiannya apabila sekolah saya masuk kohort
kedua TS25 dan akhir sekali sekarang ini sedang sebagai PPD baru di bawah program pengupayaan PPD baru diberi lagi ilmu tentang pengurusan kepimpinan di bawah bimbingan Cik Ajah Nur Rajiah. Jadi sebenarnya saya terhutang budi dengan IAB kerana memberikan saya ilmu tentang pengurusan dan kepimpinan pendidikan ini. Kalau ikutkan latar belakang saya, latar belakang komputer, memang orang komputer ni dia straightforward. Tetapi ilmu yang diberikan oleh IAB itu membuatkan saya berupaya menterjemahkan di peringkat daerah. Baiklah tuan-tuan, saya rasa saya kongsikan slide saya supaya kita boleh melihat bersama. Saya kongsikan daerah kecil Mersing ini, kalau nak dikirakan dalam negeri Johor, PPD Mersing ini ialah antara PPD yang kecil. Walaupun begitu, dari segi keluasan, daerah Mersing ini ialah daerah yang ketiga besar dalam negeri Johor. Dan sebagai PPD kecil, saya cuma ada 33 orang pegawai dan dibantu oleh 2 orang SI partner dan 4 orang SISC. Dari segi bilangan sekolah di Mersing, kami ada 37 buah sekolah. Tetapi walaupun bilangan sekolahnya sedikit, kami ada sekolah yang pelbagai. Di Mersing, kita ada 4 buah sekolah pulau dan kita ada 3 sekolah orang asli. Dan bagi sekolah menengah pula, kita ada 10 buah sekolah menengah. Dan guru-guru di daerah Mersing tak ramai. 1,457 orang dan pelajar pun tak ramai. 14,242 orang. Namun demikian, cabaran yang dihadapi semasa pandemik COVID-19 ini, saya jangkakan di Mersing ini lebih lagi berbanding dengan rakan-rakan lain yang mungkin tak ada sekolah pulau dan mungkin tak ada sekolah orang asli. Jadi sebagian besar yang saya kongsikan ini ialah bagaimana kami dengan kekurangan-kekurangan yang ada berupaya melaksanakan hasrat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang dikatakan tadi, bila kita bercerita tentang resilient leadership, kita bercerita tentang kepimpinan yang berdaya tahan. Jadi saya ambil gist-nya, saya ambil intipatinya, banyak sebenarnya tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh para practitioner. Maksudnya kajian secara ilmiah di Malaysia tentang kepimpinan berdaya tahan, terutamanya dalam bidang pendidikan, rasanya inilah peluang untuk kita. Kalaulah masing-masing ingin membuat kajian, inilah peluang. Pertamanya kalau kita lihat apa dia sifat ataupun atribut yang perlu ada dalam resilient leadership ini. Perkara pertama sebagai seorang pemimpin yang berdaya tahan ialah bagaimana kita dapat mengatasi cabaran yang dihadapi dengan cepat. Ada orang dia dapat cabaran dan dia boleh hadapi, tetapi dia mengambil masa yang lama. Tetapi dalam pandemik COVID ini, cabaran itu perlu dihadapi dengan cepat. Saya ambil contoh. Semasa pembukaan semula sekolah baru-baru ini, kita difahamkan pelajar dapatlah bersekolah selama lebih kurang sebulan. Tetapi tiba-tiba kita dapat makluman bahawa sekolah ditutup. Maka perkara itu memerlukan tindakan yang pantas. Jadi sebagai seorang pemimpin yang berdaya tahan, baik di peringkat PPD, baik di peringkat sekolah, kita mesti mengatasi cabaran itu dengan cepat. Yang keduanya, sebagai seorang pemimpin yang berdaya tahan, bagaimana kita bersikap positif terhadap cabaran yang dihadapi. Ada orang, bila menghadapi pandemik COVID-19 ini, menganggapnya sebagai satu masalah. Tetapi bagi kami, di PPD Mersing, inilah peluang untuk kami membuktikan bakat kepimpinan yang ada, bagaimana kami boleh mengatasi masalah, dan inilah peluang kita mencuba perkara-perkara yang baru. Kalau dulu, mungkin pembelajaran secara online itu ialah perkara yang agak janggal, sukar nak dilaksanakan. Kita kata kalau belajar secara online, pelajar tak boleh belajar. Tetapi kalau kita bersikap positif, insyaAllah perkara ini boleh kita atasi dengan cepat. Dan yang ketiganya, sebagai pemimpin, dalam menghadapi masalah, kita perlu tenang. Kerana anak buah tengok, kalau bosnya sebersalah, bosnya kelam kabut, maka anak-anak akan jadi lebih kelam kabut. Jadi sebagai pemimpin, kita perlu tenang dan jelas menghadapi cabaran. Jelas bermaksud, sebagai pemimpin kepimpinan, kita kena faham, kita kena tahu, kita kena be in the front line, kita
menjadi orang yang ke depan. Kita menjadi orang yang membimbing rakan-rakan kita dan bukannya menyerahkan tugas ini kepada rakan-rakan yang lain. Dan yang paling penting tuan-tuan, dalam memahami resilient leadership ini ialah bagaimana kita menjadi contoh kepada anak-anak buah kita dalam mengatasi cabaran. Dan semua ini bergantung utamanya kepada sikap yang betul, pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi. Jadi bila kita bercerita tentang VUCA pula, bagaimana yang terdapat di yang kita telah didedahkan dalam keadaan kemeroapan ini, perkaranya berlaku dengan sangat cepat, maka bagaimana kita nak mengatasinya? Untuk itu kita kena ada vision. Sebagai seorang pemimpin, kita kena anticipate apakah isu-isu yang bakal berlaku dan kita yang merubah situasi yang berlaku itu. Bermaksud dalam suasana VUCA ini, bukannya suasana yang mengubah kita. Kita yang mengatasi suasana yang kita depani. Yang keduanya berkaitan dengan ketidakpastian. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Untuk itu kita kenalah melaksanakan pemahaman yang jelas dan kejelasan tentang apa yang dilaksanakan dan agility itu. Jadi tuan-tuan, bila bercerita tentang COVID-19 ini, ada dua perkara baru yang berlaku di sekolah. Yang pertamanya ialah peraturan baru, norma baru, ataupun istilah bahasa Inggerisnya new norm. Maka anak-anak kita selama ini, kalau dia datang ke sekolah, dia terus je masuk. Tetapi bila berlakunya peraturan baru, pelajar kena beratur. Suhunya kena ambil. Kalau suhu lebih 37.5, tak boleh masuk ke dalam kawasan sekolah. Ibu bapa kena pastikan anak-anak yang sihat saja boleh berada di sekolah. Kantin dah tak boleh digunakan untuk makan. Anak-anak kena makan di dalam bilik darjah. Maka inilah peraturan-peraturan baru yang mungkin kalau pentadbir menganggap ini sebagai masalah, maka kita tak akan berupaya melaksanakan. Kemudiannya ada tingkah laku baru yang perlu dilaksanakan. Budaya membasuh tangan. Sedangkan kita dah diingatkan selama ini membasuh tangan tetapi kita ambil tak kisah. Tetapi bila wabak COVID ini melanda, maka budaya membasuh tangan itu perlu dilaksanakan. Dan yang terbaru tadi, saya memantau pusat peperiksaan. Pengawas peperiksaan kena memastikan dia memakai sarung tangan apabila mengedarkan skrip jawapan calon. Jadi inilah tingkah laku baru yang perlu kita kuasai. Jadi tuan-tuan, sebagai pemimpin dalam menghadapi cabaran COVID-19 ini, perkara yang paling penting yang menjadi matlamat utama kita ialah kita kena ingat bahawa perubahan yang pantas dan berlaku setiap hari. Saya ingat sebahagian besar daripada rakan-rakan pendidik pun terkejut minggu lepas apabila diumumkan bahawa sekolah akan mula dibuka minggu depan. Jadi ini perkara yang kita pun tak jangka. Kita melihatkan dalam keadaan bilangan kes-kes yang masih lagi tinggi ini, mungkin sekolah akan dibuka dalam masa yang ke depan lagi. Tetapi perubahan yang berlaku pantas, maka pihak sekolah, pihak PPD mesti bersedia. Untuk itu kita mesti faham bahawa dalam menghadapi pandemik COVID ini, yang paling penting, kita nak memastikan keselamatan semua warga semasa berada di sekolah dan asrama. Ini matlamat utama. Bermaksud, sebagai pemimpin dekat sekolah, tak kira lah apa saja perkara yang kita nak buat, tetapi kita kena ingat yang paling penting, keselamatan. Supaya tak berlakunya penularan COVID-19. Kadang-kadang guru besar dia ada macam-macam masalah. Kami nak susun kelas lah, kami kekurangan kaki tangan lah. Tetapi kita kena ingatkan, yang penting cikgu kena jaga keselamatan seluruh warga semasa berada di sekolah. Dan tuan-tuan, untuk itu kita diberi macam-macam panduan. SOP oleh Majlis Kemaslahatan Negara dan kita juga ada garis-garis panduan yang dikeluarkan dari masa ke semasa untuk kita jadikan rujukan. Jadi sebenarnya apa cabaran kami yang berada di front line ini? Cabarannya sebenarnya agak sukar kalau kita nak memastikan sekolah ayatnya mematuhi sepenuhnya. Kerana adatlah manusia. Dia ambil perkara sikit, dia baca yang ni sikit, dia ambil yang sikit dan akhirnya dengan macam-macam peraturan yang keluar dia jadi pening. Jadi tugas kami ialah memastikan sekolah mematuhi sepenuhnya SOP dan garis panduan yang diberikan. Dan saya sentiasa ingatkan kepada pegawai-pegawai saya, pastikan tiada berlaku sebarang kecairan ataupun kepekatan maklumat dalam kita melaksanakan tugas kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Inilah kerangka semua yang diamalkan di PPD Mersing, baik di PPD, baik di sekolah, untuk memastikan isu pandemik COVID ini bukan satu isu yang besar. Inilah peluang kita memperlihatkan bahawa yes, kita daerah yang kecil, yes, kita tak ramai, tetapi kita boleh berada di front line, menunjukkan kepada contoh tauladan rakan-rakan kita yang berada di kementerian bahawa betul, daerah Mersing ini walaupun dengan penuh cabarannya berupaya. Jadi yang pertamanya tuan-tuan, untuk menjadi seorang resilient leader. Ini perkongsian yang saya nak kongsikan. Kita perlu ada mindset kejayaan. Jadi sebagai ketua, kalaulah dalam kepala kita susahlah kita nak buat perkara ni. Tak mungkinlah kita boleh berupaya. Kita orang tak cukup, sekolah menghadapi masalah kewangan, maka akan bermasalah lah kita. Jadi tuan-tuan, perkara yang pertama dalam nak melaksanakan menjadi seorang pemimpin yang resilient, yang berdaya tahan itu, kita perlu ada mindset kejayaan. Yang keduanya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita hendaklah fokus apa yang hendak dicapai. Mungkin dengan background dalam bidang komputer, perkara pertama dalam pemikiran computational ialah kita kena pecahkan masalah yang besar kepada masalah yang kecil-kecil supaya kita boleh selesaikan. Ini perkara penting. Kalau kita melihat gunung COVID itu sebagai perkara yang besar, maka mustahil kita dapat selesaikan. Dan sebagai pemimpin, kita kena tahu matlamat yang nak dicapai dengan jelas, dan matlamat ini kita kena pastikan anak-anak buah kita mendapat perkara yang sama. Dan yang ketiga, sebagaimana yang disebut tadi, kita perlu menjadi teladan kepimpinan kepada rakan-rakan yang lain. Untuk itu, kita mestilah sesuaikan diri mengikut keadaan. Tuan-tuan, saya ambil contohlah. Dulu, orang-orang Melayu ni, jamban berada di luar rumah. Pelik bila nak dengar ada jamban di dalam rumah. Tetapi norma baru, jamban dah berada di dalam rumah. Kalau dulu orang Melayu, jambannya jamban cangkung. Tetapi dalam kebiasaan baru, kita dah boleh pula pergi kepada jamban duduk. Tetapi perkara ini perlu masa. Era pandemik COVID ni kita tak ada masa. Kita mesti bergerak dengan pantas. Untuk itu, kita mesti sesuaikan diri kita dengan keadaan. Jadi tuan-tuan, perkara yang bagi saya lah yang sangat penting dalam kerangka resilient leadership ini ialah pelibatan penuh seluruh warga. Tak mungkin kita seorang boleh berupaya melaksanakan apa yang dikendaki oleh pihak MKN, apakah yang dikendaki oleh pihak KPF. Maka kita perlu yakin, kita perlu trust, perlu yakin dengan kemampuan pengetua guru besar kita melaksanakan, kena yakin dan percaya dengan kemampuan rakan-rakan di PPD kita untuk membimbing rakan-rakan di sekolah. Dan akhir sekali, yang sangat penting dalam kerangka resilient leadership ini, yang ini saya ambil daripada Civil Resilient Organization, How to Survive. Maka yang paling penting, yang boleh membantu ialah perkongsian pintar. Dalam keadaan COVID ini, maka kita kena gemblengkan segala sumber yang ada, macam daerah Mersing, segala sumber yang ada dalam daerah Mersing, supaya kita boleh bergerak pantas bersama-sama mengatasi masalah yang diberikan. Jadi saya akan pergi kepada beberapa fasa cabaran yang dihadapi di PPD Mersing. Jadi tuan-tuan, kalau nak diikutkan, bermula daripada tahun lepas, 18 bulan 3 2020, sudah hampir setahun kita berhadapan dengan cabaran COVID-19 ini. Bagi 18 dalam 3 2020 bermulalah PKP. Maka pada ketika itu masing-masing rasa terkejut, kena duduk rumah. Selama ini kita boleh bekerja pejabat, dan saya ingat lagi peringkat awalnya nak melaksanakan Google Meet memanglah kelam kabut. Masing-masing tak reti nak offkan suara. Maka pada ketika itu berlakulah keadaan yang sangat kurang selesa. Jadi guru-guru pun terkejut, duduk di rumah, tak boleh melaksanakan PDP pada ketika itu. Kemudiannya pada tarikh 22 bulan 3 2020 keluarlah pelaksanaan PDP semasa PKP. Ini juga tuan-tuan ialah satu masalah yang sangat besar kepada guru-guru kita, kerana sebahagian besar daripada guru-guru kita memang tidak ada background training untuk melaksanakan pembelajaran dalam talian. Ini ialah satu isu. Tambahan pula kami di Mersing ada beberapa sekolah, kejap lagi saya akan kongsikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah ini. Kemudiannya pada tarikh 24 bulan 6 2020, sekolah dibuka semula untuk tingkatan 5, dan ketika ini tuan-tuan,
saya ingat lagi Timbalan, SOS, KPM, Datuk Azman menjadi orang yang sentiasa ke depan, memberikan panduan dan kami di peringkat bawahan ini dapat merasakan kebimbangan. Rakan-rakan yang berada di KPM itu, adakah boleh kita membuka sekolah dengan keadaan yang selamat? Dan kejap lagi saya akan kongsikan bagaimana kami di PPD Mersing menghadapi cabaran pembukaan semula sekolah. Yang ini kalau tak silap saya 2 kali kita bermesyuarat dengan Datuk Azman, kemudiannya dengan jabatan nak memastikan bahawa sekolah-sekolah berjaya dibuka dengan betul. Kemudiannya pada 18/12/2020 mungkin bagi daerah lain, bagi PPD lain ini bukan cabaran, tetapi bagi kami di Mersing cuti akhir tahun ini pun menimbulkan masalah. Kejap lagi saya akan kongsikan kerana ya daerah sini ialah daerah yang istimewa, ada perkara-perkara yang tak dirasakan oleh rakan-rakan di daerah lain. Tetapi di Mersing perkara ini sebagai seorang pemimpin kita perlu fikirkan untuk kebajikan anak-anak buah kita. Dan kemudiannya pada 20/1/2020 bermulalah sesi persekolahan bersemuka dan PDPR. Waktu itu ada lagi cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah dan akhirnya minggu depan kita akan berdepan pula dengan pembukaan semula sekolah. Dan tuan-tuan, ketika ini saya yakin rakan-rakan di PPD, rakan-rakan petugas-petugas peperiksaan sedang berdepan dengan masalah bagaimana menguruskan pusat periksaan mengikut SOP. Namun demikian tuan-tuan, saya nak ucapkan terima kasihlah pada pihak KPM kerana sentiasa peka kepada masalah sebagai sebuah organisasi yang besar, maka kita diberi pelbagai garis panduan. 27/3 kita diberi garis panduan pelaksanaan PDP semasa PKP akibat COVID-19. Kemudiannya diberikan pula garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah. Yang ini saya ingat Datuk Azman berkali-kali mengingatkan, takut-takut rakan-rakan tersalah tafsir. Kemudiannya diberi pula garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru. Dan baru-baru ni yang menjadi sedikit ketidakfahaman beberapa pihak ialah keluar manual PDPR versi 2 dan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR. Yang ini tuan-tuan, kalau kita lihat kesian anak-anak kita terutama yang berada di sekolah rendah, bagaimana mereka melaksanakan PDPR dengan kekangan peranti yang tak ada, dengan kekangan lain yang tak ada dan sebagainya. Dan akhir sekali kita diberi garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0. Yang ini bagi saya sudah hampir lengkap, 130 lebih muka surat. Dan insyaAllah kalau kita faham, saya yakin. Kerana sebagai pemimpin, untuk menjadi pemimpin yang bertahan, tanggungjawab utama kita ialah memahami kesemua garis panduan ini dengan sepenuhnya dan memastikan anak-anak buah kita faham. Jadi tuan-tuan, dalam menghadapi cabaran ini, maka sebagai pemimpin, kami meletakkan fokus tentang apa yang perlu dicapai. Semasa fasa pelaksanaan PDP, semasa PKP, apa yang difokuskan ialah nak memastikan pembelajaran murid tak terjejas. Itu satu. Yang kedua, memastikan murid dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan dalam keadaan yang selamat. Ini bagi saya, fasa inilah fasa yang sangat mencabar kerana masing-masing tak pasti lagi apa yang perlu dibuat. Yang kedua ialah semasa pembukaan semula sekolah, ialah bagaimana memastikan sekolah telah bersedia dengan SOP yang ditetapkan dan memastikan keselamatan pelajar semasa di sekolah dan asrama. Bayangkan, selama ini pelajar asrama ada katil 2 tingkat. Selama ini pelajar asrama dia bebas bergaul sesama mereka, tetapi bila sekolah dibuka macam-macam peraturan yang ditetapkan. Sudah pastinya ianya menimbulkan masalah kepada pelajar dan sebagai guru, pengetua di sekolah nak memastikan SOP dipatuhi. Anak-anak kita lama tak jumpa, kalau tak silap saya lebih kurang 3 bulan. Mereka tak berjumpa, jadi bila berjumpa kadang-kadang dia terlupa tentang SOP yang telah ditetapkan. Tapi alhamdulillah di daerah Mersing tak berlaku sebarang perkara yang tak diingini. Kemudiannya pada cuti akhir tahun. Mungkin bagi daerah lain tak ada masalah. Tuan-tuan, cuti akhir tahun jatuh pada 18 hari bulan 12, 2020. Daerah lain tak ada masalah, tetapi bagi daerah Mersing ianya satu masalah. Kerana kami ketika itu ianya kemuncak musim tengkujuh. Kami ada guru yang terletak di 4 buah pulau. Jadi guru-guru ini
seramai 27 guru dan keluarganya seramai 9 orang, kalau tak dikeluarkan awal, maka mereka akan terperangkap lebih kurang 2 bulan di pulau dalam keadaan musim tengkujuh, dan ini sudah tentulah sesuatu yang perlu difikirkan. Jadi sebagai pemimpin, kita kena anticipate perkara-perkara yang akan berlaku. Dan alhamdulillah, dengan bantuan pegawai-pegawai saya, walaupun kita menghadapi masalah pada peringkat awalnya, akhirnya kita berjaya mengatasi. Sekejap lagi saya akan kongsikan. Kemudiannya untuk sesi persekolahan bersemuka, yang ini satu perkara yang sangat mendebarkan ialah adakah calon-calon ini akan datang ke sekolah. Itu perkara yang menjadi pucuk salahnya. Jadi semua PPD diingatkan pastikan semua calon, pasal kita ada masa sebulan untuk menyediakan mereka. Tapi akhirnya tempoh sebulan ini telah pun berakhir pada 9 hari bulan 2 2021. Jadi ini perkara-perkara yang memang kalau kita ikut VUCA tadi, ianya berlaku dengan sangat pantas. Okay. Kemudiannya sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, bagaimana nak memastikan guru-guru melaksanakan PDPR sebagai alternatif pembelajaran norma baru dan tiada murid tercicir dalam pembelajaran. InsyaAllah bagi daerah yang talian internetnya bagus, bagi daerah yang tak ada masalah, saya ingat ini bukan isu. Tetapi daerah Mersing, sekejap lagi saya akan tunjukkan apakah dia cabaran-cabaran yang telah kami hadapi. Dan akhir sekali, dalam keadaan sekarang ialah bagaimana nak memastikan peperiksaan awam dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan lancar. Kesian tuan-tuan, anak-anak kita semasa menduduki peperiksaan, saya dah melawat pusat peperiksaan, mereka dalam keadaan yang tak selesa menjawab periksa dengan memakai mask. Jadi ini keadaan yang tak selesa. Tetapi alhamdulillah, saya yakin anak-anak ini dia lebih cepat menyesuaikan diri, dan mudah-mudahan di sebalik segala kesusahan dan kesulitan yang mereka hadapi, mereka akan dapat kesenangan nanti. Jadi tuan-tuan, saya akan tunjukkan apakah dah cabaran yang ada dihadapi oleh anak-anak kami di Mersing. Pertamanya, kami ada sekolah yang terletak jauh daripada bandar. Saya ambil contoh, kami ada 4 buah sekolah pulau. Kita ada SK Pulau Pemanggil, ini kalau naik bot laju lebih kurang 2,5 jam. Tapi kalau naik bot biasa, mengambil masa lebih kurang 5 jam. Kemudiannya kami ada Pulau Ao yang hampir sama macam Pulau Pemanggil, dan kami ada juga SK Pulau Tinggi dan SK Pulau Seribu yang jaraknya agak dekat sedikitlah dengan darat. Tetapi kesemua 4 pulau ni ialah dalam kategori pedalaman P3. Yang istimewanya, kami ada sebuah sekolah orang asli yang terletak jauh di dalam taman negara. Dan untuk makluman tuan-tuan, semasa cuti akhir tahun itu, sekolah ni terputus hubungannya kerana banjir dan ambil masa lebih kurang 2,5 jam. Kena lalu jalan hutan, kena lalu jalan balak, dan akhirnya barulah sampai ke taman negara. Dan kami ada juga sekolah orang asli yang terletak di Tanah Abang. Walaupun sekolah ni jaraknya daripada PPD Mersing lebih kurang 30 km, tetapi murid-murid yang masuk ke sekolah itu ada yang 30 km lagi jaraknya daripada Tanah Abang itu. Contohnya, pelajar-pelajar daripada Kampung Terowoh, lebih kurang 30 km daripada Tanah Abang. Kemudian kita ada anak-anak daripada Sungai Tuba, lebih kurang 11 km daripada SK Tanah Abang. Ini bukan jalan darat tuan-tuan. Ini jalan, ada pakai bot, ada pakai jalan kampung. Dan kita ada anak-anak daripada Tanjung Tuan, lebih kurang 3 km daripada Tanah Abang. Jadi sekolah Tanah Abang ini, walaupun mereka sekolah asli, nak kata tak berapa jauh daripada bandar, tetapi murid-murid mereka ialah murid-murid yang menghadapi masalah. Kemudiannya tuan-tuan, untuk sekolah-sekolah pulau ini, capaian yang ada di sekolah ini, dia bukan macam sekolah-sekolah di bandar. Mereka ada capaian Selcom, mereka ada capaian Maxis. Tetapi anak-anak ni dibekalkan dengan talian VSAT. VSAT ini paling laju 1.86 megabyte per second. Dan dikongsi dalam kampung itu, talian VSAT ini. Jadi kita kenalah memahami cabaran yang dihadapi oleh guru-guru di sekolah-sekolah pulau ini. Dan menariknya, di pulau-pulau dan di peta, mereka ini tak ada bekalan elektrik. Bekalan elektrik ialah bekalan solar hybrid. Dan solar hybrid ini tuan-tuan, dia boleh terganggu oleh cuaca, dan kalau berlaku putusnya kerosakan, maka
menunggu masa untuk perbaiki akan mengambil masa yang sangat panjang. Jadi inilah cabaran dari segi hubungan yang dihadapi oleh anak-anak Mersing. Dan akhir sekali, mungkin perkara ini di daerah lain tak berlaku, tetapi daerah Mersing bagi sekolah rendah 55.11 pendapatan di bawah 3,000 tuan-tuan. Anak-anak kami 55%, di sekolah menengah 67% pendapatan ibu bapanya di bawah 3,000 dan secara keseluruhan. Untuk daerah Mersing lebih kurang 60.17% pendapatan di bawah 3,000. Jadi kalau kita bercerita tentang pendapatan ini, sudah pastinya ianya ada kena-mengena dengan bagaimana ibu bapa nak menyediakan peranti untuk anak-anak. Sudah pasti kita bercerita bagaimana ibu bapa nak menyediakan talian. Kita faham Google Meet ini, kalau seorang anak sudah ambil masa 1 jam, kalau ada 3, dan bayangkan dalam sehari ada 3 kelas ataupun 4 kelas yang terpaksa diikuti oleh anak ni. Dan perkara-perkara ini sudah tentunya memerlukan belanja yang besar. Okay, next. Jadi tuan-tuan, saya berkongsi pengalaman PPD Mersing bagaimana kami menggerakkan pembukaan semula sekolah. Kerana objektif kami ialah memastikan bahawa sekolah-sekolah telah bersedia dengan SOP yang telah ditetapkan dan memastikan keselamatan pelajar. Jadi perkara pertama untuk menggerakkan pembukaan semula sekolah ini ialah kami menubuhkan jawatankuasa pembukaan semula sekolah, dan alhamdulillah dengan bantuan rakan-rakan timbalan kami buat pelan tindakan bagaimana kita nak laksanakan. Dan perkara yang sangat-sangat dititik beratkan ketika ini ialah bagaimana pegawai-pegawai saya ada pengetahuan yang mencukupi untuk membimbing sekolah-sekolah. Jadi perkara yang kami buat tuan-tuan ialah kami membuat penataran dan bimbingan kepada pegawai dan penataran kepada PGB, dan kemudiannya bimbingan yang berterusan kepada sekolah-sekolah. Mungkin daerah Mersing ni dia lain sikit daripada daerah lain. Bimbingan ini kami buat sentiasa berterusan dan kami bagi sokongan pembelian peralatan dan sebagainya. Jadi kalau saya dapat kongsikan, next. Tuan-tuan, bimbingan berterusan ini, itu yang saya katakan tadi, sebagai resilient leader, kita yang mesti ke depan. Kita yang mesti memimpin anak buah. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita yang mesti tahu apa sebenarnya yang nak dicapai dan memastikan bahawa anak-anak buah kita faham. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kami memahami di Mersing kita ada lebih kurang 18 sekolah yang mana enrollment-nya kurang daripada 100, dan sudah pasti sekolah-sekolah yang enrollment kurang daripada 100 ini wang kerajaan yang ada pada mereka tak banyak. Untuk itu kami di PPD memberi sokongan. Kami belikan peralatan, cat, tape, hand sanitizer, sabun dan bekalan poster kepada sekolah. Ini inisiatif yang dibuat oleh pihak PPD Mersing. Okay, next. Kemudiannya, bagi memastikan sekolah-sekolah dibuka dengan selamat, maka diletakkan pegawai-pegawai membimbing sekolah. Saya ingat sebuah sekolah tu tak kurang daripada 4-5 kali dibimbing oleh setiap pegawai. Ini ialah bagi memastikan bahawa sekolah-sekolah ini dapat dibuka dengan baik. Untuk ini saya ucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai yang memahami apa sebenarnya yang kita nak capai. Dan tuan-tuan, sebenarnya dalam keadaan buka ni, sebagai pemimpin yang berdaya tahan, perkara pertama yang kita nak ingat, kita tak boleh bekerja seorang. Kita mesti bekerja dalam pasukan, tetapi sebelum kita memastikan pasukan kita bekerja, kita kena pastikan bahawa pasukan kita ada ilmu yang cukup supaya mereka ini membawa suara kita, membawa perkara yang sama, membawa fokus yang sama. Okay, next. Dan antara perkara yang kita buat, kita adakan perkongsian amalan terbaik. Bila pegawai-pegawai ini pergi bimbing sekolah, ada sekolah-sekolah yang dilihat sudah melaksanakan perkara yang betul, maka sekolah-sekolah ini kita bawa berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Kenapa tuan-tuan? Kerana rakan-rakan guru besar ini mereka bercakap dalam bahasa yang sama dengan rakan-rakan yang lain. Mungkin pegawai bila bercakap dengan rakan-rakan di sekolah, mungkin ada jurangnya. Tetapi bila rakan-rakan guru besar, bila rakan-rakan pengetua berkongsi kaedah mereka, maka perkara ini dapat dikongsi yang bersama. Dan satu perkara yang agak menarik juga, kami mengadakan apa yang dipanggilkan sebagai buddy system. Kerana ketika itu, sekolah menengah dah buka dulu. Sekolah rendah belum buka, jadi kami minta
guru besar sekolah rendah pergi ke sekolah menengah belajar. Timba pengalaman, tengok bagaimana sekolah menengah menguruskan pelajar-pelajarnya di pagar, bagaimana sekolah menengah menguruskan pelajar-pelajarnya semasa rehat dan sebagainya. Ini kita panggil sebagai buddy system. Okay, next. Jadi tuan-tuan, dalam melaksanakan pembukaan semula sekolah ini, sebagai seorang pemimpin yang resilient, yang pertamanya ialah kita kena trust kepada pegawai. Kita kena yakin kepada pegawai. Tetapi, trust itu mesti ada accountability. Untuk itu, sebagai ketua, maka saya dengan bantuan rakan-rakan pergi lawat semua sekolah-sekolah yang telah dimimingkan ini. Bukannya tak percaya kepada rakan-rakan. Pertama, kita nak ada satu check and balance terhadap kerja buat rakan-rakan. Kalau ada kekurangan, kita boleh perbaiki. Dan untuk itu kita bagi satu justifikasi. Kita bagi satu penghargaan kepada rakan-rakan yang telah membuat kerja-kerja membimbing dengan baik ini. Dan tuan-tuan, alhamdulillah, kita telah berjaya pergi ke semua sekolah-sekolah orang asli dan sekolah-sekolah pulau ini. Kerana kita tak mahu sekolah-sekolah ini rasa ketinggalan. Kerana kita faham dalam melaksanakan pengurusan dalam suasana buka ni, jangan ada rakan yang rasa tertinggal. Jadi keberadaan kita di sekolah-sekolah pulau itu membawa bantuan, melihat, kerana sebenarnya kehadiran kita ketika itu ialah memberi sokongan moral kepada sekolah. Saya ingat sekolah-sekolah faham apa yang nak dibuat. Cuma kita melihat, kita bagi sokongan moral supaya sama-sama kita menghadapi cabaran pandemik COVID ini. Okay, next. Dan alhamdulillah tuan-tuan, daerah Mersing ini daerah yang kecil. Kita faham sekolah ada sumber kewangan yang tak mencukupi. Kita faham pelajar ada masalah dari segi kewangan dan sebagainya. Kita ada ahli parlimen dan esko pendidikan yang sangat mengambil berat. Dan alhamdulillah daerah Mersing ini mendapat kerjasama yang baik. Ni saya nak tunjuk ni esko pendidikan sendiri yang baju merah tu yang buat rumah tuan-tuan. Melihat bahawa guru kita yang berada di peta tidak ada rumah yang mencukupi. Sekolah terletak di dalam taman negara, tak ada rumah mencukupi, berkongsi rumah. Jadi esko kita membantu. Jadi kita juga dibantu oleh YB ahli parlimen kita. Menyumbangkan setiap sekolah dapat satu penyukat suhu automatik. Terima kasih kepada YB. Kemudiannya kami dibantu pula oleh Yayasan Zari Sofia. Kami dibantu pula oleh Ehsan Johor, Yayasan Pelajar Mara dan sebagainya. Jadi next. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya sangat bersyukur. Tapi kita yakin, perkongsian pintar ini kalau sekolah nak urus sendiri-sendiri, dia tak mungkin berjaya. Jadi di peringkat PPD, kita selaraskan perkongsian pintar ini. Jadi alhamdulillah, sekolah-sekolah di daerah Mersing mendapat sumbangan yang sepatutnya. Dan alhamdulillah, apabila sekolah-sekolah dibuka, sekolah-sekolah ini mendapat bahan-bahan dan peralatan yang mencukupi. Okey, next. Dan alhamdulillah tuan-tuan, ini gambar ni saya simpan kerana dengan kerja buat seluruh pegawai, dengan kerja buat seluruh pengetua dan guru besar, pada tarikh-tarikh sekolah-sekolah dibuka, alhamdulillah, sekolah-sekolah di daerah Mersing semuanya telah berjaya mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita lihat belah kanan ini, yang beratur tu anak-anak prasekolah di sebuah sekolah jenis kebacaan Cina. Pelajar ni sebenarnya menunggu untuk balik. Maksudnya, guru ini telah berjaya menanamkan normal baru kepada anak ini bahawa nak balik, nak nunggu mak ayah kena beratur. Jadi inilah satu kebanggaan saya, dan bawah tu ialah anak-anak prasekolah. Selepas makan, beratur nak basuh tangan. InsyaAllah, saya yakin wabak pandemik COVID ini bukannya sesuatu yang mendatangkan keburukan kepada kita. Ianya banyak dari segi sasiahnya, membantu anak-anak kita back to basic. Dan kita lihat di sebelah atas tu anak-anak tahun 1 makan dalam bilik darjah dalam keadaan yang terkawal. Tak adalah melari-lari di kantin dan sebagainya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita yakin di sebalik kesusahan yang Allah bagi ini akan datang kesenangan, kita yakin satu hari nanti anak-anak daripada wabak COVID ini akan menjadi anak-anak yang kuat dari segi sasiahnya, dari segi emosinya, kerana anak-anak ini ialah anak-anak yang menghadapi cabaran. Okay, next. Ni saya nak ceritakan tentang cuti akhir tahun. Tuan-tuan,
pada peringkat awal, bila kita dengar cuti sekolah akan tutup pada 18 hari bulan 12, maka saya ucapkan terima kasihlah kepada pegawai-pegawai saya. Mereka dapat merasakan macam mana tuan, cikgu-cikgu pulau kita, macam mana dengan rakan-rakan kita di peta. Jadi peringkat awal pada bulan 9 kami hantar kertas kerja kepada KPM untuk keluarkan guru-guru ni. Tetapi pada peringkat awal permohonan kami ditolak. Jadi perkara ini bila kita beritahu dengan rakan-rakan di pulau, ini saya nak ucap terima kasih. Bila beritahu pada rakan-rakan di peta, tak ada seorang pun yang mengut. Walaupun mereka tahu. Selepas itu mereka akan tersangkut di pulau selama 2 bulan. Yang ini saya sangat terharu. Tetapi apabila sekolah ditutup pada tarikh 9 dari bulan 11, maka kami di PPD Mersing buat keputusan. Melalui pengarah pendidikan Johor, kami mohon lagi untuk keluarkan guru-guru pulau ini dan kami bagi justifikasi. Kami cakap tuan, pada pertengahan bulan 12 tu kemuncak musim tengkujuh. Bot besar pun tak boleh keluar kalau tak dibenarkan oleh Jabatan Laut. Dan alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada pengarah pendidikan Johor dengan usaha beliau. Terima kasih kepada Datuk Azman yang telah membantu akhirnya pengurusan tertinggi KPM bersetuju untuk kita keluarkan dulu guru-guru pulau ini pada tarikh 12 hari bulan 11 2020. Dan alhamdulillah pada tarikh 13 hari bulan 11 kami berjaya membawa keluar pegawai saya sendiri pergi dalam keadaan laut yang menggelora nak bawa keluar. Bot-bot lain tak keluar tuan-tuan. Yang keluar hanya bot ini saja dengan kebenaran istimewa Jabatan Laut. Yang ini yang saya sangat terharu. Tetapi tuan-tuan, kena ingat, sebagai pemimpin, kita kena pastikan anak-anak buah kita berada dalam keadaan selamat. Dan saya yakin, apabila guru-guru pulau ini melihat tindakan bersungguh-sungguh pihak PPD Mersing nak mengeluarkan mereka, maka guru-guru pulau ini merasa sangat-sangat dihargai. Akhirnya, 27 guru dan 9 anggota keluarga telah berjaya kita keluarkan ke darat. Tetapi kita tak keluarkan saja tuan-tuan. Kita keluarkan dan kita tempatkan guru-guru ini di asrama dan ada yang ada rumah sewa di Mersing, kami tempatkan di Mersing kerana arahannya guru-guru mesti berada dalam stesen. Untuk itu, kami sediakan pula PKG supaya guru-guru ini boleh melaksanakan PDPR. Alhamdulillah tuan-tuan, anak-anak pulau ini walaupun guru-guru mereka telah keluar awal, tetapi PDPR masih dapat dilaksanakan. Okay, next. Inilah sesi cabaran semasa persekolahan bersemuka. Semasa sesi persekolahan bersemuka ini tuan-tuan, maka pihak PPD Mersing sangat susah hati kerana kehadiran tingkatan 5 daerah Mersing ini setakat ini bukanlah yang terbaik dalam negeri Johor. Jadi apa yang telah kita buat, lebih kurang 2 minggu sebelum sekolah dibuka, kami telah berinteraksi dengan pengetua guru besar memastikan bahawa setiap hari sekolah mengingatkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 5, pelajar-pelajar tingkatan 6 dan pelajar-pelajar STAM bahawa sekolah akan dibuka dan kehadiran mereka amat penting. Jadi setiap hari kita sentiasa ingatkan supaya pelajar-pelajar ini hadir ke sekolah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Okay, next. Dan saya pun minta pegawai-pegawai selalu berada di sekolah semasa sesi persekolahan ini bersemuka. Kita lihat pelaksanaan PDP di sekolah, adakah ianya mematuhi SOP. Kerana ketika ini tuan-tuan, berlaku kes-kes jangkitan COVID dan beberapa sekolah di Terengganu, beberapa sekolah di Johor ditutup. Tapi alhamdulillah, di Mersing tak ada sebuah sekolah menengah pun yang diarah tutup ketika ini. Dan yang paling membanggakan pada bulan Januari, sewaktu sekolah-sekolah lain dalam negeri Johor, sewaktu daerah-daerah lain dalam negeri Johor menghadapi masalah kehadiran Johor 81%, kehadiran Mersing ketika itu 87%. Yang ketiga terbaik dalam Johor. Dan pada bulan Februari, kehadiran negeri Johor 80.42 dan daerah Mersing daerah yang terbaik kehadirannya untuk pelajar-pelajar yang akan menapi peperiksaan.
Jadi alasannya ialah pelajar-pelajar Cina tak mahu ke sekolah. Tapi kami pun ada pelajar Cina, tuan-tuan. Pelajar Cina di Mersing lebih kurang 50 orang di sekolah menengah Pai Chi itu, dan kehadiran di SMK Pai Chi itu alhamdulillah taklah seteruk sekolah-sekolah yang ramai pelajar Cina lain yang di Johor. Jadi saya yakin ini ialah kerja buat pegawai-pegawai dan kerja buat rakan-rakan pengetua, guru besar dan kepimpinan serta guru-guru di sekolah. Alhamdulillah kami dapat menyediakan anak-anak ini untuk hadir ke sekolah dengan sebaik mungkin supaya persediaan mereka menghadapi peperiksaan SPM ialah yang terbaik yang kami boleh buat. Okay, next. Dan akhir sekali saya akan kongsikan kerana ini ialah isu tentang PDPR. PDPR ini menjadi satu isu di peringkat kebangsaan kerana pertamanya di kalangan guru-guru kita ini ialah benda yang mereka tak belajar pun semasa membuat diploma pendidikan atau membuat kursus perguruan. Tetapi alhamdulillah kami yakin guru-guru ini semangat mereka walaupun macam-macam tumahan yang diberikan oleh masyarakat luar, maka di Mersing ini saya ucap terima kasih kepada sektor pembelajaran. Perkara pertama, kita pastikan bahawa pegawai faham tentang PDPR ini. Sentiasa kita ingatkan. Dan alhamdulillah dengan bimbingan daripada rakan-rakan saya akan tunjukkan apakah sebenarnya yang berlaku di daerah Mersing. Okay, next. Ni tuan-tuan, di daerah Mersing, kalau kita tengok sekolah pulau dan di sekolah orang asli, pemilikan peranti oleh murid hanya 8% je. Di sekolah orang asli 12% saja yang peranti itu memang milik murid. Yang lainnya ialah milik ibu bapa. Maka sudah pasti kalau guru melaksanakan PDPR menggunakan peranti, maka akan mendatangkan masalah lah kerana peranti itu bukan kepunyaan pelajar. Jadi saya akan kongsikan kepada tuan-tuan tentang bagaimana rakan-rakan guru besar kami di sekolah-sekolah orang asli yang menghadapi cabaran tadi dan bagaimana rakan-rakan kami di sekolah-sekolah pulau yang menghadapi cabaran tadi melaksanakan PDPR. Okay, next. Okay. Tuan-tuan, ini saya kongsikan apa yang berlaku di SK Peta. SK Peta ini ialah sebuah sekolah yang terletak jauh di dalam taman negara, dan walaupun terletak jauh di taman negara, SK Peta ini dia ada 44 orang murid dengan 11 orang guru. Okey. Jadi peringkat pertamanya, guru-guru kami di daerah Mersing mengambil inisiatif menghantar buku dan modul ke rumah pelajar. Jadi alhamdulillah di Peta ini mereka duduk dalam penempatan yang berkelompok di Peta saja, di kampung Peta. Namun demikian, ada juga pelajar-pelajar yang keluar. Orang asli ni dia ada masa-masanya mereka tak berada di sana dan mereka ini keluar dan guru-guru ini mengambil inisiatif menghantar secara pos bahan-bahan ini. Jadi ini bagi saya menunjukkan walaupun dalam kesukaran, kerana nak mengepos bahan ini, mereka terpaksa pula keluar 2.5 jam ke Mersing ataupun ke Keluang untuk memastikan bahawa anak-anak mendapat pendidikan yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan, kalaulah masyarakat di luar sana mengatakan guru-guru tak berusaha bersungguh-sungguh, maka inilah satu bukti bahawa guru-guru kita walaupun dengan kesusahan telah melaksanakan sebaik mungkin. Okay, next. Ini ialah pembelajaran secara offsite semasa banjir. Jadi di Peta ini, mereka telah terputus hubungan pada hujung tahun itu oleh kerana banjir, maka dengan bahan yang telah dibekalkan itu, maka pembelajaran dapat dilaksanakan. Dan alhamdulillah, di Peta ini ada penggunaan aplikasi WhatsApp. Peta ini, dia tak semua tempat dapat talian. Dia hanya tempat-tempat tertentu. Saya sendiri telah beberapa kali ke Peta, kena cari lokasi. Jadi malam-malam kita dapat lihat orang asli masuk dalam semak nak mencari line. Jadi line dia sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi agak-agaknya lah, kalau kita lah sendiri yang berada di kawasan tersebut, sudah pasti kita akan patah semangat. Tapi guru-guru kami ni dia tak patah semangat. Walaupun mereka tahu line sekejap ada, sekejap tak ada, tetapi mereka terus berusaha. Dan alhamdulillah, di Peta ini PDP walaupun dengan kekangan talian yang sekejap ada, sekejap tak ada, dapat juga dilaksanakan secara WhatsApp. Okey? Tetapi secara Google Meet yang macam kita buat ini tuan-tuan, itu memang di luar daripada kemampuan lah. Kerana memang perkara itu tak mungkin dapat dilaksanakan. Okey, next.
Di peta juga mereka letakkan pondok di Pondok Jaga bakul PDPR. Bahan-bahan diletak di situ dan bahan-bahan diambil oleh pelajar dan saya akan kongsikan. Di peta ini tuan-tuan, dia tak boleh, cikgu-cikgu tak boleh buat video yang panjang. Kerana line itu sekejap ada, sekejap tak ada, tetapi kalau video yang pendek mungkin dapat dimuat turun. Jadi guru-guru ini mengambil inisiatif membuat video-video TikTok. Video TikTok ni dia tak panjang dan dia pun taklah seberat video-video yang lama dan kreativiti guru-guru ini, video-video ni disunting dan maklumat dimasukkan dengan padatnya. Jadi saya akan kongsikan beberapa video. Yang belah kanan sekali ialah Cikgu Harry. Kita lihat bagaimana beliau mengajar bahasa Inggeris tahun 2. Jadi kalau Cikgu Harry ni nak tunjukkan video saja, saya ingat tak ada masalah. Tetapi bila ditunjukkan muka guru itu, maka dia lebih ada sentuhan terhadap murid. Dan saya kongsikan satu lagi video yang dibuat oleh ini isteri kepada Cikgu Harry yang berada di tempat yang sama. Okay. Suara dia tak ada. Okey tuan-tuan, inilah kreativiti guru-guru kita yang berada di peta. Walaupun susah, walaupun mereka tahu lain tak ada, tapi masih tetap nak menghasilkan video. Dan kalau kita tengok Cikgu Harry ni memang banyak video-video yang dihasilkan, yang dikongsikan dengan anak-anak buahnya dan begitu dengan guru lain yang berada di peta. Dan respon kami daripada Guru Besar SK Peta ni, anak-anak alhamdulillah lah teruja dengan video-video yang dikongsikan oleh gurunya. Okey, next. Okay, saya kongsikan pula, ini ialah PDPR yang berlaku di SK Pulau Sibu. Pulau Sibu ni tuan-tuan, dia tak menghadapi masalah sangat dari segi lain, namun demikian sekolah ini dia terletak bukan di darat. Jadi sudah tentu ada isu-isu yang dihadapi. Jadi saya sangat terima kasih kepada Guru Besar ketika ini mereka berada di darat. Pelajar-pelajar berada di pulau, maka perkara yang pertama yang dibuat sebelum sekolah dibuka semula ialah sebagaimana sekolah-sekolah lain, walaupun mereka sekolah kampung, mereka tetap menubuhkan task force. Maksudnya pengurusan di pulau ini berlaku dengan keadaan yang baik. Okay, next. Dan pada 10 Januari, bahan-bahan ini dipilih bersama-sama dengan rakan-rakan guru pulau. Aktiviti-aktiviti buat, nota-nota dibuat. Kerana apa? Kerana pada tarikh berikutnya, next, pada 10 Januari tuan-tuan, bahan-bahan ini dibungkus, dibalut, kemudiannya dibawa masuk kotak, dihantar ke jeti Tanjung Leman. Kita hantar pula melalui bot kerana pada ketika itu ada pelajar yang berada di pulau. Guru tak boleh masuk pulau, tetapi ada pelajar yang sewaktu musim tengkujuh, mereka tak keluar ke darat. Jadi kat Pulau Sibu ketika itu ada lebih kurang 12 orang pelajar daripada 15 yang berada di pulau. Dan mereka ini memerlukan bahan. Jadi inisiatif daripada rakan-rakan guru, bahan-bahan ini dihantar melalui bot untuk sampai ke pulau. Okay, next. Dan alhamdulillah sepanjang sesi PDPR ini, rakan-rakan kita di Pulau Sibu ni dia tak ada masalah sangat untuk melaksanakan menggunakan WhatsApp. Cuma saya dipahamkan oleh Guru Besar nak menggunakan Google Meet tu agak bermasalah lah.
Kerana talian pun taklah sebaik dengan talian yang kita berada di darat itu. Okay, next. Dan alhamdulillah, satu kelebihan di Pulau Seribu ini tuan-tuan ialah bagaimana komuniti memainkan peranan membantu pihak sekolah. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada penduduk-penduduk Pulau Seribu memberikan bantuan kepada pengetua, kepada guru besar, kepada guru-guru, kerana ketika ini guru-guru tak boleh balik ke pulau. Bahan-bahan kita hantar, jadi nak memastikan pelajar dapat mengikuti pembelajaran, maka mak bapak memainkan peranan. Jadi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Kejap lagi saya akan tunjukkan data berkaitan dengan pelaksanaan PDPR di Pulau Seribu ini. Bagaimana? Walaupun dengan kesusahan yang mereka hadapi, PDPR di Pulau Seribu ini sama hebatnya dengan PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru yang berada di sekolah-sekolah di darat. Okay, next. Dan akhir sekali saya akan kongsikan tentang PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru di SK Tanah Abang. Jadi tuan-tuan, sebagaimana yang saya cakap tadi, Tanah Abang ini dia agak unik kerana walaupun dia sekolah asli yang ada jalan perhubungan darat daripada Pekan Mersing, daripada Bandar Mersing, namun dia ada kampung-kampung. Dan pelajar-pelajar ramai juga yang datang daripada kampung yang jaraknya jauh daripada Tanah Abang ini. Sudah pasti kampung-kampung ini memang terus tak ada talian internet. Kita jangan cerita visat lah, talian internet pun tak ada di kampung-kampung ini. Maka bagaimana guru-guru memastikan bahawa pelajar-pelajar ini dapat mengikuti PDPR. Okay? Maka perkara yang dibuat, saya nak ucap terima kasih kepada guru besarnya. Inilah orang kata kepimpinan yang resilient. Walaupun ada masalah, mereka mencari jalan bagi mengatasi masalah, maka yang digunakan ialah jaringan dengan PIBK. Alhamdulillah, komuniti di Tanah Abang ini dibantu pula oleh komuniti di Tanjung Tuan, di Sungai Tuba, di Kampung Terowoh, banyak membantu pihak sekolah dalam memastikan bahawa anak-anak di SK Tanah Abang ni dengan tagline dia, yuk belajar. Ni bahasa orang asli, apa nama dia? Jakun. Bahasa Jakun, yuk belajar. Jadi di Mersing ini, orang aslinya ialah orang asli Jakun, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, Tok Batin, orang-orang kampung ni memberi bantuan yang sangat baik kepada sekolah. Namun tuan-tuan, walaupun bantuannya sangat baik pada peringkat awal, sewaktu kita nak bawa masuk guru-guru kita ini ke kampung-kampung asli ni, peringkat awal, mereka tak nak terima. Kerana mereka takut guru-guru kita ini bawa COVID ke dalam. Jadi di pihak BPD Mersing, terima kasih kepada pegawai saya menguruskan supaya guru-guru kita ini dibuat swab test dulu. Terima kasih juga kerjasama yang sangat erat daripada pejabat kesihatan. Maka guru-guru kita ni dibuat swab test dan akhirnya kemasukan mereka ke kampung-kampung orang asli ini diterima dengan baik. Ini berbeza dengan guru-guru pulau, tak ada masalah, datanglah. Tetapi guru-guru orang asli ini kita ada cabaran sikit untuk bawa mereka masuk ke sana. Okey? Dan di Tanah Abang ini yang saya nak tunjukkan, istimewa mereka ini selain daripada mengadakan mesyuarat, mengadakan apa yang dibuat oleh SK Tanah Abang ni ialah engagement dengan ibu bapa. Maksudnya sebelum PDPR itu bermula, maka dimaklumkan terlebih dahulu, dan saya dipahamkan dengan bantuan orang kampung, ada juga orang-orang asli ni yang tak ada hubungan WhatsApp ini, maka maklumat ini dikongsikan bersama dengan rakan-rakan. Jadi saya melihat bahawa di SK Tanah Abang ini komuniti mereka memainkan peranan yang sangat baik. Kerana SK Tanah Abang ni dia berbeza dengan Peta. Peta pelajarnya 44 orang, tetapi di Tanah Abang ni pelajarnya lebih kurang 107 orang. Pelajarnya agak ramai. Tetapi saya nak maklumkanlah tuan-tuan, di SK Peta ni kita ada seorang guru perempuan antara yang menerima anugerah peringkat kebangsaan walaupun mengajar di sekolah orang asli. Okay, next. Dan PDPR di Tanah Abang ini, sebagaimana biasa, kerana masalah talian, maka mereka menyediakan kaedah, menyediakan modul dan dibantu oleh komuniti. Dan berikutnya, ini ialah bagaimana kita mengedarkan modul-modul. Tuan-tuan, masa pengedaran modul ini, yang berlaku di kampung Tanah Abang, tetapi yang berlaku di kampung-kampung yang lain itu memang memerlukan kesabaran daripada rakan-rakan guru kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah
kepada pegawai yang membimbing dan kepada guru-guru yang banyak berkorban. Inilah hero-hero yang tak didendang, inilah frontliner dalam masa orang menidakkan guru-guru kita, mengatakan guru tak melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih sektor pembelajaran. Guru-guru kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan PDPR. Cuma mereka ini tak di-highlightkan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. IAB beri peluang pada saya pada hari ini. Hari ini saya dapat highlightkan apakah yang telah dilaksanakan oleh guru-guru. Tuan-tuan, dan semasa pelaksanaan sebagaimana biasa, pembelajaran secara online tak dapat dilaksanakan, maka mereka melaksanakanlah pembelajaran secara offline, di mana guru tak dapat bersemuka kerana masalah gangguan lain. Dan yang hebatnya di Tanah Abang ini, okay, next. Pembelajaran dilaksanakan walaupun menghadapi masalah. Okay, next. Lagi saya nak tunjukkan. Okay, yang ini tuan-tuan. Pihak sekolah ambil inisiatif. Kita fahamlah anak asli ni, dia bukan macam anak-anak kita yang berada di sekolah di kampung, yang mana tahap kesedaran terhadap pendidikan tu tinggi. Tapi pihak sekolah ambil inisiatif dengan komuniti. Akhirnya guru-guru ini bagi anak-anak yang buat kerja, dia bagi hadiah. Ini perkara yang memang memerlukan kita berfikir di luar kotak lah. Kerana alhamdulillah, bila dibagi hadiah, yang lain-lain tengok dan akhirnya yang masuk PDPR di SK Tanah Abang ini pada peringkat awalnya agak bermasalah, tetapi pada peringkat akhir, alhamdulillah. Kejap lagi saya tunjukkan. Jadi tuan-tuan, next. Ini saya kongsikan. Kalau kita lihat di tengah, ini saya ambil data ni daripada dashboard pemantauan PDPR Negeri Johor yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang di tengah-tengah itu ialah bilangan pelajar sekolah rendah seluruh negeri Johor. Kalau kita lihat, di seluruh negeri Johor, 10.94% pelajar-pelajar tak dapat mengikuti PDPR. Ini secara keseluruhan. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tengok di sebelah atas sana, di SK Pulau Sibu, walaupun pelajarnya ada masalah, 3.5% saja yang tak dapat mengikuti pembelajaran secara PDPR. Dan di Tanah Abang, sudah pasti yang saya cerita tadi, dia ada kampung-kampung yang jauh. Lebih kurang 15% daripada pelajarnya tak berada di Tanah Abang itu. Maka sekolah telah mengambil inisiatif dan alhamdulillah 13.08 pelajar dapat mengikuti pembelajaran secara tidak dapat mengikuti PDPR. Dan yang di bawah sekali Pulau Ao, yang ni saya tak kongsikan kerana inisiatif yang dibuatkan hampir sama dengan Pulau Sibu, tetapi hebatnya di Pulau Ao ini mereka pun pelajar tak ramai. Pulau Ao ini pelajarnya ada lebih kurang 11 orang. Semua mengikuti PDPR. Dia Pulau Ao ini, dia berbeza dengan Pulau Sibu. Kerana Pulau Ao ini, pelajar-pelajarnya yang berada di darat 3 orang. Yang lain semua berada di pulau. Jadi di pulau ni dapat mengikuti pembelajaran. Dan di bawah sekali sekolah peta yang saya kongsikan tadi, walaupun ada masalah, dapat juga buat PDPR online. Ini bila ada bila line internet tu yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada tu ada. Dapatlah guru-guru membuat pembelajarannya dan akhir sekali hanya 7% saja pelajar-pelajar ini yang tak dapat mengikuti PDPR. Jadi tuan-tuan, secara keseluruhannya, kalau kita nak tengok isu PDPR ini, cikgu boleh buat secara online, cikgu boleh buat secara offline dan cikgu boleh buat secara offsite. Tapi di daerah Mersing ini, walaupun sekolah-sekolah ada masalah untuk cabaran yang mereka hadapi, tetapi dengan inisiatif yang diambil oleh pihak sekolah, dengan kesedaran oleh semua pihak, alhamdulillah, kita dapat pastikan bahawa anak-anak kita tidak tertinggal. Tapi kita doakanlah, mudah-mudahan bila sekolah dibuka pada 1 bulan 3 ini, maka pembelajaran anak-anak ini akan menjadi lebih teratur dan terancang. Dan sekarang ini rakan-rakan kami di PPD Mersing sedang berusaha memastikan bahawa sekolah-sekolah rendah bersedia secukupnya untuk sesi pembukaan pada masa akan datang. Okay, next. Jadi tuan-tuan, bila kita bercerita tentang resilient leadership ini, bila kita bercerita tentang VUCA World ini, semuanya berbalik kepada satu perkara. Perkara yang paling utama, yang paling penting ialah sikap. Sikap. Jadi sebagai pemimpin, sikap itu
ialah perkara yang menentukan berjaya ataupun tidak. Sebagai pemimpin di PPD, sebagai pemimpin di sekolah, yang penting sikap itulah. Walaupun kita ada kemudahan, tapi kalau sikap kita memang negatif, maka kita tak akan berupayakan. Jadi sekali lagi, walaupun saya dah digerakkan ke PPD Batu Pahat, saya nak ucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai di PPD Mersing kerana pertamanya saya dapati sikap mereka yang sangat positif menghadapi cabaran COVID ini, dan akhirnya sebagaimana yang sentiasa saya ingatkan, COVID ini bukan ancaman, COVID ini ialah peluang. COVID ini ialah bagaimana kita boleh melaksanakan perkara-perkara yang baru. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pengetua Guru Besar Daerah Mersing yang telah melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan. Peringkat awal tu, ya, ada ketidakfahaman, tapi Alhamdulillah berasaskan bimbingan yang dibuat, perkara telah dilaksanakan dengan baik. Yang kedua tuan-tuan, yang sangat penting setelah sikap kita betulkan, yang pentingnya ialah pengetahuan. Pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dalam menghadapi masalah yang hendak kita hadapi. Okay, jadi tuan-tuan, saya sentiasa berpegang bahawa if you want to walk fast, you just walk alone. Kalau kita nak pantas, buatlah seorang-seorang. Tetapi kalau kita bergerak pantas, kita bergerak seorang-seorang dalam suasana COVID ini, maka sebagai pemimpin, kita akan kesorangan. Kita tak akan berjaya melaksanakan apa saja yang nak kebuat. Dan saya percaya, ini kalau tak silap saya, ini falsafah Afrika. Dia kata, if you want to walk far, you walk together. Terima kasih. Jadi tuan-tuan, perkara yang saya nak ingatkan sekali lagi, walaupun menghadapi cabaran dalam melaksanakan resilient leadership ini, kami yang berada di frontliner ini, dengan sikap yang betul, dengan kebersamaan, dengan pengetahuan yang ada, dapat melaksanakan segala amanah yang diberikan oleh pihak kementerian. Dan hari ini saya rasa bersyukur kerana dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pengalaman yang dilaksanakan. Kerana selama ni orang bercerita tentang teori saja, bagaimana melaksanakan. Tetapi kami yang berada di Barisan Harapan ni telah dapat melaksanakan. Tapi yang paling penting, memastikan bahawa anak-anak kita, harta negara kita ini menerima pendidikan yang sepatutnya. Jadi saya berhenti situ dulu. Saya serahkan balik kepada moderator Dr. Rizwan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Doktor. Jadi kita telah pun bersama dengan Doktor lebih kurang 1 jam 25 minit. Panjang. Banyak pengalaman yang telah Doktor kongsikan bersama kami. Baik, jadi secara sepintas lalu saya boleh dapat simpulkan 3 perkara yang telah Tuan bentangkan dalam perkongsian amal terbaik ini. Yang pertama ialah tentang resilient leadership, bagaimana nak mengadaptasinya kepada VUCA world. Baik, kemudian yang bahagian kedua yang tadi tentang cabaran semasa pandemik COVID-19 kepada sekolah. Okey, bagaimana Tuan merangka kerangka bertindak untuk menghadapi cabarannya di PPD Mersing. Baik, kemudian Tuan juga telah berkongsi tentang amalan di PPD Mersing, tentang pembukaan semula sekolah, tentang pengurusan cuti akhir tahun guru, terutamanya di sekolah yang kerap sangat Tuan sebut escape peta ni. Sampai saya sangat tertarik nak cari escape peta ni kat mana. Baik, kemudian tentang bagaimana Tuan di PPD juga menguruskan kehadiran calon semasa peperiksaan persekolahan sesi bersemuka. Dan akhir tadi Tuan juga telah berkongsikan tentang pelaksanaan PDPR di PPD Mersing. Baik, jadi banyak perkara yang telah kita dapat daripada Tuan pada petang ini. Antara yang saya dapat satu perkataan tadi Tuan sebut, Dr. Suhaimi ada sebutkan ialah tentang trust. Trust, yakin. Tapi trust ni mesti datang dengan accountability. Baik, Dr. Suhaimi, boleh kita mengemukakan soalan-soalan daripada kita punya penonton-penonton pada petang ini? Boleh? Saya minta izin. Silakan. Okey, baik. Ada banyak soalan ni, tapi kita tengok masa kita terlebih dahulu. Baik, Tuan. Yang soalan pertama ni, berdasarkan pengalaman dan juga pelbagai cabaran yang Dr. Suhaimi telah hadapi sepanjang menghadapi pandemik COVID-19,
di PPD Mersing, apakah elemen resilient yang utama yang perlu ada pada seorang pemimpin berdasarkan pengalaman Dr. Sami? Silakan. Okay, terima kasih. Itu soalan yang sangat baik. Jadi tuan-tuan, sebagaimana yang saya cakap tadi, elemen sebagai pemimpin yang berdaya tahan ini ialah bagaimana kita nak bangkit dengan cepat daripada masalah yang kita hadapi. Tetapi bagaimana kita nak bangkit kalau kita tak ada pengetahuan yang mencukupi? Kerana itu, apa yang kita buat di PPD Mersing ini, apabila kita menerima sahaja penataran daripada pihak KPM, pasal kita nak sampaikan pada orang, kita nak tunjukkan kepada orang, kita nak menjadi contoh kepada orang lain, kita nak memastikan bahawa rakan-rakan kita faham. Jadi sentiasa saya ingatkan kepada pegawai saya, baca SOP itu jangan baca begitu saja, baca word by word, fahamkan betul-betul. Kerana apabila kita menjadi punca ilmunya, maka kita akan menjadi orang yang berjaya. Dan perkara yang kedua, dalam melaksanakan resilient leadership ni, saya sentiasa ingatkan bahawa saya beritahu dengan pegawai, saya tak boleh gerak seorang. Yang saya perlukan ialah nukleus. Nukleus saya, enjin yang berada di PPD ini mesti berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sebagai resilient leadership sebenarnya, saya ingat sangat cantik kalau kita dapat mengkaji bahawa as a resilient leader is not about yourself, it is about your team. Jadi saya ingat tu boleh menjawablah soalan pertama. Terima kasih Doktor. Okey, cantik untuk jawapan tu Doktor. Okey, terutama perkataan yang pertama tu. Bila dapat perkeliling, baca betul-betul. Itu memang betul lah Doktor. Baik, kemudian tak boleh gerak seorang-seorang. Baik, kemudian kita pindah kepada soalan yang kedua Doktor. Baik, kita lihat banyak cabaran yang telah Doktor hadapi dan harungi. Jadi pada pengalaman Doktor dan juga perkongsian pengalaman Doktor tadi sebagai PPD, jadi pengalaman ataupun cabaran yang manakah yang Doktor rasakan paling memberi impak yang paling besar kepada Doktor? Terima kasih Dr. Rizwan. Bagi saya, antara 4 cabaran itu, bagi orang mungkin nampak kecil, tapi bagi saya, kejayaan kami bawa keluar guru pulau itu ialah satu yang sangat istimewa. Pasal tak semua orang dapat pengalaman ini tuan. Guru-guru pulau ini, saya berada bersama pada peringkat awal saya menjawat jawatan PPD semasa membawa mereka balik ke pulau dalam keadaan laut yang bergelora. Mungkin tuan-tuan tak pernah tengok lagi laut yang 4 kaki, 5 kaki meter tingginya, yang mana kalau kita berada dalam bot, muntah hijau lah jawabnya. Tetapi bagi saya, kalaulah kita dapat keluarkan guru ini daripada pulau, kerana kalau tidak, mereka akan terperangkap 2 bulan dalam pulau itu. Pihak pejabat daerah Mersing ada pengkalan hadapan, dia dah hantar semua barang ke sana dan mereka tak masuklah ketika musim tengkujuh. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau kita boleh mengeluarkan guru-guru ini keluar, dan saya yakin mungkin sentuhan kami itu kecil je mengeluarkan mereka, tetapi kesannya kepada guru-guru ini sangat besar. Dan saya yakin tuan-tuan, sekolah-sekolah pulau ini bunyi je sekolah pulau, tapi pencapaiannya sama hebat rakan-rakan di darat. 100% keputusan peperiksaan PT3 UPSR mereka. Jadi saya yakin antara 4 cabaran ini, yang lain tu bukan tak hebat, tetapi yang paling hebat ni ialah kejayaan kami mengeluarkan mereka daripada pulau. Satu lagi saya nak berkongsi. Dalam kita menjadi pemimpin ini, kita kena ada orang-orang tertentu yang boleh bergerak. Jadi saya nak ucap terima kasihlah kepada timbalan-timbalan saya, dan saya ada seorang pegawai perhubungan sekolah, pegawai sekolah saya yang berinteraksi sendiri dengan Datuk TKPPM. Nak bawa keluar guru-guru ini. Pasal ialah kita faham KPM tak bagi keluar kerana guru mesti berada di stesen. Tapi kita berjaya convince-kan untuk bawa keluar guru-guru ini. Jadi bagi saya, inilah satu pengalaman yang paling manis dan saya akan kenanglah sepanjang saya berada dalam perkhidmatan pendidikan ini. Terima kasih Doktor. Baik Doktor, antara elemen penting yang telah Doktor sebutkan tadi tentang teamwork. Saya dapat rasakan kekuatan teamwork di PPD Mersing berdasarkan apa yang telah Doktor bentangkan sejak awal lagi. Okey, baik Doktor, ini soalan yang berikutnya. Banyak pula soalan, minta maaf banyak Doktor. Bagaimana Doktor dapat menggerakkan pengetua dan guru besar di daerah Mersing
bagi menjayakan PDPR. Baik, kita pun tahu kemahiran guru-guru kita ni ini macam satu kejutan dan sebagainya, semasa COVID, macam-macam lah kan. Jadi bagaimana tuan dapat menggerakkan untuk pelaksanaan PDPR? Okey, terima kasih. Jadi saya sentiasa ingatkan pegawai bahawa tanggungjawab kita di PPD ini ialah membimbing dan memberi sokongan kepada sekolah. Jadi budaya lama kita berada di pejabat ini pergi sekolah untuk memantau, untuk mencari salah, itu bukan budaya yang betul. Saya sentiasa ingat pada pegawai, kalau keluar ke sekolah, keluarlah dengan mata lebah. Kita cari madu-madu. Kita cari kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah ni dan kita kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Kerana saya yakin ilmu PDPR ini walaupun tak semua orang ada, tetapi ada di kalangan guru-guru kita yang ada ilmu ini. Untuk itu, kalau kita keluar dengan mata lebah, kita cari kekuatan ini, kita boleh kongsikan. Tapi kalau kita keluar dengan mata lalat, mencari salah sekolah, maka saya yakin PDPR ini tak akan berjaya. Yes, pada peringkat awal, guru-guru ada masalah. Yes, peringkat awal, anak-anak tak nak masuk. Ya, peringkat awal, delima bermasalah. Tetapi kita bimbing. Kita pastikan bahawa pengetua, bagi saya yang penting, kepimpinan sekolah mesti faham. Saya alhamdulillah lah dididik melalui program transformasi sekolah. Perkara pertama yang kita kena gerakkan ialah kepimpinan. Tetapi yang paling penting yang menjayakan ialah guru. Untuk itu kami di PPD sentiasa membimbing sekolah-sekolah untuk memastikan bahawa pelaksanaan PDPR ini. Kerana sekolah-sekolah di darat tak ada masalah, mereka boleh melaksanakan PDPR ini. Guru boleh laksana. Tetapi penerimanya pula, mak bapak boleh laksanakan tidak. Untuk itu kita ada engagement. Jadi tuan-tuan, dalam melaksanakan PDPR ini, sebenarnya bagi saya itulah perkara yang penting tadi, bahawa PPD kena faham tugasnya ialah membimbing dan menyokong. Kita bukannya orang yang memberi hukuman. Kalau ada ruang untuk penambahbaikan, terima kasih. Ini Ajah Rajiah sentiasa ingatkan saya, doktor cari mana ada jurang, ajar, baiki. Saya ucap terima kasih. Ini ilmu-ilmu ni, saya orang komputer, minta maaf. Orang komputer saya senang je. Kalau tak boleh ni kita buat ni, tak boleh ni buat ni. Tetapi ilmu pendidikan, pengurusan pimpinan IAB bagi, no. Kita try the very best yang kita boleh. Ada jurang, kita tolong kecilkan, dan kalau boleh terus tak ada jurang. Tapi tuan-tuan, saya yakin ketika ini untuk PDPR masih lagi ada jurang. Tapi kita berusahalah untuk mengurangkan jurang tersebut. Terima kasih. Baik, Doktor. Dan ini adalah soalan yang terakhir petang ya. Okey. Jadi sebagai nasihat untuk kami, juga pemimpin-pemimpin pendidikan di luar sana yang sedang menonton, dan apakah nasihat yang Doktor ingin sampaikan kepada rakan-rakan pemimpin pendidikan dan juga guru-guru kita pada masa ini? Silakan. Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya nak ucapkan terima kasih kepada seluruh warga pendidikan daerah Mersing, dan nasihat saya lah, dia mudah aja. Ini amanah yang kita dapat, dan amanah ini kita pikul. Kita kena balik kepada asalnya, bahawa tanggungjawab kita nak memastikan pelajar ini waima apa saja masalah yang kita hadapi, kita pastikan anak-anak kita menerima pendidikan. Kita berpegang baliklah kepada falsafah pendidikan itu, bahawa usaha ni mesti berterusan. Jangan putus asa. Yes, ada masalah, jangan putus asa. Usaha mesti berterusan. Itu saya punya tagline lah. Janganlah kita buat sekali tak berjaya, kita rasa macam gagal. Tapi yang penting kita cuba cari amalan-amalan baik yang rakan-rakan ada. Dan hari ni saya ucap terima kasihlah pada IAB, kita dapat berkongsi amalan-amalan baik. Dan mungkin amalan Mersing ni tuan kata apa benda macam ini nak bentang. Mungkin bagi kami ini amalan baik kami. Dan berjaya kita laksanakan. Mungkin di tempat lain dia ada amalan baiknya. Tapi saya percaya tuan-tuan, bahawa kita sebagai manusia ni tak perfect. Kalau kita tak perfect dan kita memerlukan bimbingan daripada rakan-rakan lain, dan saya ucap terima kasihlah kepada rakan-rakan PPD Johor. Kami ada satu kumpulan yang saling bantu-membantu.
dan kami ada pengarah yang sentiasa memahami masalah yang kami hadapi. Jadi tuan-tuan, yang pentingnya ke bawah kita bergerak sama, ke atas kita bergerak sederap. Jadi nasihat saya, macam mana TLMPP di Mersing sederap, kita boleh mencipta kejayaan. Tak ada benda yang akan menjadi halangan kepada kita. Terima kasih doktor. Okey, jadi tadi dah soalan terakhir, tapi ada pula masuk lagi satu soalan ni, doktor. Minta maaf banyak-banyak. Baik, soalan ini datangnya dari IAB ni, doktor. Doktor, mungkin apa harapan doktor kepada kami di IAB, apakah bentuk semangat atau bimbingan yang mungkin boleh kami berikan kepada pemimpin pendidikan? Okey, silakan. Terima kasih. Saya pun hari itu ditanya juga soalan yang sama. Jadi bagi saya ketika ini dalam menghadapi krisis, saya ingat tak semua orang ada ilmu tentang mengurus krisis. Pandemik COVID ini ialah bagaimana kita mengurus krisis. Krisis management itu sangat penting, dan kemudiannya dalam menghadapi krisis ini kita ada banyak risk. Contohnya bila sekolah nak dibuka ini, ya, kita nak sekolah buka, tapi dalam masa yang sama kita tak nak berlaku jangkitan COVID. Dan semalam ada 41 orang calon tak dapat duduk peperiksaan SPM kerana wabak COVID. Dan saya ingat IAB kena bagi khusus macam mana nak mitigate risk ni. Saya orang komputer, how to mitigate risk and how to compound risk itu. Kerana mengurus risiko ini ialah satu bidang yang sangat besar. Dan sekolah-sekolah, saya sangat risau kalau sekolah buka nanti, bagi sekolah-sekolah yang kapasitinya besar, bagaimana nak menguruskan. Pelajar dia dah lama tak jumpa ni. Dia dah rindu dah ni. Maka sudah pasti bagaimana sekolah boleh mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam menghadapi. Jadi saya minta IAB lah dapat bagi kami, pasal saya, mengenai saya cakap tadi, saya terhutang budi dengan IAB. Saya tak ada ilmu pengurusan pendidikan, tapi IAB yang memberi saya ilmu ini, dan alhamdulillah dapat saya laksanakan. Jadi saya ingat kalau kita dapat tengok dua perkara besar itu, maka saya ingat rakan-rakan pengurusan pendidikan akan berasa sangat-sangat suka hati. Terima kasih. Dah hilang. Okey. Minta maaf doktor, terkeluar pula saya rupanya. Okey, terima kasih. Saya ingat ni pun kena ada kursus juga ni. Kursus menguruskan. Betul. Ini satu isu tuan, menguruskan apa tu, meeting secara online. Sangat bermasalah. Okey, terima kasih. Okey. Baiklah, bagi pihak IAB kami rakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor atas sesi perkongsian pada petang ini pada Hari Profesional Bilangan 1 2021. Baik, jadi kami juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pensyarah IAB, warga IAB dan juga penonton-penonton pendidikan dan warga KPM yang bersama-sama sedang mengikuti sesi Hari Profesional IAB secara maya pada petang ini. Saya ada satu pantun doktor. Saya dulu ingat pantun Seri Mersing ni jam 4 malam. Tapi tak boleh lah. Dr. Rahayu dah beri isyarat jangan gitu. Baik. Jadi pilih-pilih tempat mandi pertama teluk kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi pertama elok kedua pandai. Alhamdulillah, petang ini kita berjumpa dengan orang yang elok dan pandai. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Okay, terima kasih, Doktor. Saya sebelum betul saya nak ucap terima kasih lah. Ramai ni jatuh kuasa kerja pegawai-pegawai saya yang banyak membantu. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada rakan-rakan yang membantu melancarkan pergerakan petang ini. Terima kasih juga kepada IAB yang memberi ruang dan peluang untuk kita berkongsikan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak-banyak Doktor. Saya ingatkan Doktor nak balas pantun ni tapi tak sempat. Baik, jadi saya mohon maaf banyak-banyak jika ada sebarang kesilapan,
kesalahan sepanjang sesi ini berlangsung. Jadi kepada penonton-penonton jangan lupa daftarkan kehadiran anda, QR code dan juga link yang telah pun kita berikan. Dan sekali lagi kita akan berjumpa lagi di hari profesional bilangan 2 pula selepas ini bersama dengan pembentang atau penceramah yang lain pula. Jadi untuk itu saya rakamkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada doktor atas pengkongsian itu tadi. Banyak sangat manfaatnya doktor, banyak yang kami dapat pada petang ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Okey, dah Fitri. Terima kasih. Sama.